Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke channel Syed Judin Sembang. Terima kasih kepada anda yang menyokong channel saya. Teruskan subscribe, like dan share video saya. Semoga bermanfaat untuk semua. Okey, untuk video pada kali ini, saya ada menerima beberapa komen tentang UPSR dah tak ada ni. Kan? Macam mana nak masuk sekolah menengah? Macam mana nak masuk sekolah berasrama? Apa nak buat? Kita nak isi kat mana? Okey, so saya akan buat perkongsian kepada ibu bapa dan murid-murid yang sedang menonton, iaitu untuk masuk kepada sekolah berasrama atau sekolah khusus, anda perlu mengisi secara online di dalam laman web PKSK. Okey, so apa itu PSK? PKSK adalah permohonan kemasukan sekolah khusus untuk tingkatan 1 dan tingkatan 4. Okey, so sebenarnya PKSK ni adalah untuk murid-murid tu apply sendiri nak ke sekolah mana, sekolah berasrama ke, MRSM ke dan sebagainya kan. So jom kita tengok apakah itu PKSK dan apakah soal jawab yang selalu orang tanya tentang PKSK ni kan. Sebab benda ni dikira masih baru sebenarnya. Okey, so sebab sebelum ni nak masuk 6A, 5A, sekarang ni dah tak ada. So apa yang nak dinilai, jom kita tengok sama-sama apakah soalan-soalan yang selalu ditanya tentang PKSK. Okey, apakah yang dimaksud dengan pentadsiran kemasukan sekolah khusus PKSK? PKSK adalah satu kaedah pentadsiran standard secara berpusat bagi kemasukan murid ke tingkatan 1 dan tingkatan 4 ke sekolah khusus bagi tahun 2021 secara dalam talian menggunakan kaedah single entry point. Okey, so bermaksud inilah sistem yang digunakan sekarang, kena buat secara dalam talian untuk masuk ke sekolah bagi murid form 1. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sekolah khusus? Okey, sekolah khusus adalah terdiri daripada sekolah berasrama penuh SBP, sekolah menengah kebangsaan agama SMKA, sekolah menengah teknik, kolej vocational dan maktab tentera diraja MTD. Okey, apakah yang dimaksud dengan single entry point? Single entry point bermaksud satu sistem permohonan yang menggunakan platform berpusat secara dalam talian bagi kemasukan ke sekolah khusus menggunakan padanan aplikasi pangkalan data murid APDM. Okey, APDM ni adalah maklumat murid, ibu bapa dan sebagainya. Okey, daripada situ dia orang dapat maklumat semua. Bagaimanakah saya tahu saya layak memohon dan menduduki PKSK? Ini yang banyak tanya. Macam mana nak tahu saya layak ke tak layak? Okey, semua murid yang didaftarkan di dalam APDM Kementerian Pendidikan layak untuk memohon dan menduduki PKSK. Okey, bermakna semua murid sekolah di Malaysia ni memang ada sistem dalam APDM, semua boleh isi daripada yang darjah 6 nak ke form 1 tu kan. Okey, adakah PKSK menggantikan UPSR dan PT3? PKSK tidak menggantikan UPSR atau PT3, ia hanya merupakan satu kaedah untuk menilai penguasaan murid secara keseluruhan dan tidak hanya memberi tumpuan kepada prestasi akademik semata-mata. Okey, sebab di dalam PKSK ni nanti dia ada tanya pasal PAJSK, sukan, co-curriculum dan sebagainya. So dia tak tengok hanya 6A, 5A, tidak. So dia lebih meluas di dalam PKSK ni. Okey. Apakah komponen PKSK dan bagaimana ia dibahagikan? PKSK terbagi kepada 3 komponen. Bahagian A, kecerdasan insaniah, EQ, SQ dan SSQ 20%. Bahagian B, kecerdasan intelek, IQ, pengetahuan am dan penyelesaian masalah 70%. Dan bahagian C, artikulasi penulisan 10%. Bagaimanakah PKSK dilaksanakan? PKSK akan dilaksanakan dalam 3 sesi. Setiap sesi terbagi kepada 2 fasa. Dalam fasa 1, calon dikendaki menjawab bahagian C iaitu penulisan esei sekurang-kurangnya 100 patah perkataan bagi tingkatan 1 dan 250 patah perkataan bagi tingkatan 4 berdasarkan tajuk yang diberikan dalam masa 45 minit. Seterusnya dalam fasa 2, calon perlu menjawab soalan bahagian A dan bahagian B dalam talian dalam masa 90 minit bagi tingkatan 1 dan tingkatan 4. Calon hanya perlu menduduki satu sesi PKSK sahaja mengikut tarikh, tempat dan masa yang telah ditetapkan. Okey, so selepas kita isi PKSK ni, kita akan dimaklumkan bila dan di mana kita akan ambil ujian-ujian ni. So calon-calon, ibu bapa semua kena alert dengan tarikh-tarikh ni dan tempat dan lokasi. Kalau miss, terlepaslah. Okey, so pastikan tahu dan buat ujian itu mengikut apa yang telah ditetapkan. Bagaimanakah cara untuk mengakses sistem permohonan PKSK? Pemohon hanya perlu memasukkan nombor MyKit sendiri beserta nombor MyKad penjaga utama untuk mengakses sistem. Okey, senang. Masuk dalam web PKSK, masukkan korang punya MyKit, masukkan MyKad penjaga utama.
ibu, biasanya bapa. Tapi kalau tidak ada bapa ataupun ibu, rujuk dalam APDM. Siapakah penjaga utama anda? Okey, apakah yang dimaksud dengan penjaga utama? Penjaga utama ialah penjaga yang didaftarkan dalam sistem APDM. Ini yang saya cakap tadi. Siapa penjaga utama dalam APDM? Biasanya bapa, tetapi kalau mungkin bapa dah tak ada, biasanya ibu. Tapi kalau kedua-duanya tak ada, rujuk dalam APDM. Siapakah yang diletakkan? Apakah laman sesawang untuk mengakses sistem permohonan PKSK? Okey, laman sesawang dia adalah spskt1.moi.gov.my bagi tingkatan 1 dan spskt4.moi.gov.my bagi tingkatan 4. Okey, dan saya dah klik tadi, dia keluar harap maaf. Permohonan kemasukan ke tingkatan 1 sekolah khusus tahun 2020 telah ditutup. Sekian, terima kasih. Okey, ini bermakna PKSK untuk 2021 belum dibuka. Bila nak dibuka, ibu bapa dan murid kena alert sendiri dengan tarikh ini. Okey, sekarang ni dalam talian belum dibuka. Harap maaf tu untuk 2020 dah ditutup. So bila calon-calon dengan ibu bapa nak isi, kena alert sendiri. Sekiranya maklumat peribadi yang dipaparkan berbeza daripada maklumat asal, apakah tindakan yang perlu saya lakukan? Pemohon perlu merujuk kepada pihak sekolah bagi mengawaskini maklumat APDM. Okey, mungkin dalam maklumat tu tak tepat. Mungkin alamat dah berubah ataupun gaji ibu bapa dah berubah ataupun sebagainya. Jumpa dengan cikgu sekolah, suruh cikgu update apakah yang terkini. Okey. Selain daripada permohonan secara online, adakah pemohon juga boleh membuat secara offline? Tidak. Pemohon hanya boleh memohon secara online sahaja. So make sure lah korang ada internet yang cukup untuk akses PKSK ni nanti. Sebab dia kena online saja. Offline tak boleh dah. Sekarang tak ada dah surat menyurat. Sekarang zaman semua online kan. So make sure korang ada benda tu. Make sure ibu bapa juga bersedia dengan internet yang sesuai. Okey, adakah murid yang memohon secara dalam talian tetapi tidak menduduki PKSK masih berpeluang ditawarkan sekolah khusus? Murid yang telah membuat permohonan secara dalam talian tetapi tidak menduduki PKSK tidak dipertimbangkan untuk ke mana-mana sekolah khusus. Adakah murid masih boleh memohon selepas tarikh tutup permohonan dalam talian? Tidak. Permohonan hanya diambil kira dalam tempoh waktu permohonan yang ditetapkan. Ini yang saya cakap tadi. Ibu bapa, murid-murid kena alert dengan tarikh. Terlepas je tarikh, tak boleh mohon dah. Rugi lah. Kan? Siapa yang memang nak masuk SBP, memang rugilah. Tak boleh masuk dah kat situ. Okey. Bagaimanakah dan bilakah semakan kelayakan menduduki PKSK boleh dilakukan? Semua murid boleh membuat permohonan. Semua murid yang telah membuat permohonan boleh membuat semakan pusat untuk menduduki PKSK di laman sesawang. Okey, ini kalau dah mohon, nak tahu, nak jawab soalan tu dekat mana, boleh rujuk pada laman sesawang. Tapi contoh yang diberikan ni adalah contoh tahun 2020. 2021 belum keluar lagi. Okey, di manakah dan bilakah PKSK akan dijalankan? PKSK akan dijalankan secara serentak di semua pusat yang telah ditetapkan di seluruh negara pada tarikh yang tertentu lah. Ni contohnya 2020, 2021 belum ada lagi. Okey. Bilakah keputusan PKSK akan diumumkan? Keputusan PKSK tidak akan diumumkan. Ini yang menarik. Setelah menduduki PKSK, bilakah saya membuat semakan status permohonan? Macam mana kita nak tahu? Kita dah jawab exam PKSK, layak ke tak layak kan? Okey. Keputusan permohonan kemasukan ke sekolah khusus bagi tingkatan 1 akan diumumkan. Okey, ini untuk 2020 lah, pada link yang sama. Okey, jadi pada link yang sama iaitu spskt1.moi.gov.my. Klik link tu juga untuk semak korang punya murid-murid punya keputusan. Lulus atau tidak. Maknanya kalau murid-murid tu memohon pada tahun 2021, bermakna korang boleh menyemak pada tahun 2022 nanti. Okey? Jelas ya? Sekiranya pemohon tidak ditawarkan ke mana-mana sekolah khusus, apa yang perlu dibuat? Calon tingkatan 1 yang tidak ditawarkan ke mana-mana sekolah khusus boleh membuat rayuan masih juga pada link yang sama spskt1.moi.gov.my. Okey, tetap boleh membuat rayuan. So ada peluang kedua lagi kalau anda tidak layak pada yang pertama, buat rayuan. Tapi ini tarikh untuk tahun calon 2020. So nanti saya ibu bapa dan murid kena alert dengan tarikh yang terkini. Benarkah seorang calon hanya ditawarkan satu tempat sahaja di mana-mana sekolah khusus? Benar. Hanya satu tempat saja akan ditawarkan bagi setiap calon. So makna murid-murid tak boleh dapat 2 atau 3 tawaran lah. Bolehkah PKSK
PKSK dilaksanakan di rumah masing-masing? Tidak boleh. PKSK hanya boleh dilaksanakan di pusat-pusat yang telah ditetapkan saja, sebab dia nak bagi standard selaras seluruh Malaysia. Kalau kat rumah nanti kita tak tahu ketelusan dia, murid jawab ke, parent tolong ke, tengok internet ke, apa ke kan. Okay, so tidak dibenarkan. Bolehkah calon menukar pusat PKSK sekiranya pusat ditetapkan itu terlalu jauh dari rumah? Calon tidak dibenarkan untuk menukar pusat PKSK kerana pusat yang ditetapkan untuk menduduki PKSK adalah berdasarkan pilihan calon. Okey, calon tidak dibenarkan untuk menukar. So kalau korang dah pilih di sekolah tu, situlah korang kena jawab. Adakah calon dikenakan bayaran untuk menduduki PKSK? Tidak. Tiada sebarang bayaran dikenakan. Apakah persediaan yang perlu untuk menduduki PKSK? Okey, apakah yang perlu? Iaitu calon belum buat semakan di pusat menduduki PKSK di laman web yang sama, mencetak slip pendaftaran PKSK di laman web yang sama dan dibawa bersama, bawa kad pengenalan, bawa alat tulis, memakai pakaian seragam sekolah, memastikan memastikan diri sihat dan tidak ada gejala penyakit, bawa dan sentiasa memakai pelindung muka face shield sebab sekarang ni kita dalam SOP, dan amalkan penjarakan fizikal. Okey, jika saya bergejala COVID-19, bolehkah saya menduduki PKSK? Calon yang bergejala tidak dibenarkan menduduki PKSK mengikut arahan KKM. So sangat rugi sebenarnya ni. Apakah yang boleh saya lakukan sekiranya saya bergejala? Jalani pemeriksaan kesihatan dekat KKM dan dapatkan pengesahan daripada pengamal perubatan bertauliah. Maklumkan kepada pusat ujian PKSK khas dijadualkan semula untuk anda. Maknanya kalau anda dah ada masalah ni, boleh di set semula tarikh khas. Tapi kena maklumkan. Okey, jika saya telah disahkan positif, bolehkah saya menduduki PKSK? Tidak boleh. Positif tidak boleh. Maklumkan kepada pusat ujian, maknanya akan dijalankan semula setelah sakit disahkan sembuh. Jarak rumah saya ke pusat PKSK terlalu jauh, apa yang perlu saya lakukan? Anda perlu berhubung dengan PPD untuk tindakan selanjutnya. So, bermakna tidak boleh tukar tempat lah PKSK ni, memang kat situlah kena jawab. Okey, so kesimpulannya di sini, ini adalah cara terkini untuk masuk ke tingkatan 1 dan tingkatan 4 bagi sekolah berasrama SBP. Jadi calon-calon UPSR, calon-calon tahun 6, sekarang dah tak ada UPSR kan, dan ibu bapa kena alert dengan tarikh-tarikh penting dan alatan-alatan penting seperti slip, kad pengenalan, pakaian dan sebagainya untuk memastikan murid-murid ni lepas untuk menduduki PKSK. So, ini adalah salah satu penerangan dan sembang-sembang santai kita tentang macam mana nak masuk ke sekolah berasrama bagi banyak yang bertanya kan. So, ini adalah apa yang saya dapat bacakan. Dan untuk 2021 sekarang masih lagi belum dibuka. So, kalau dah dibuka nanti, berapa kena alert dengan tarikh-tarikh ni. Okey, so sekiranya dah dibuka, macam mana cara nak isi, nanti kita akan tengok contoh-contoh lain kalau ada diberi masa dan peluang. Okey, itu saja untuk video pada kali ini. Teruskan like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.